cerita sebenarnya petang ni ada tajuk kita Mona, Ya. iaitu Syawal Mu'allaf. Kan saudara baharu kita, dan Puan Lironda pun pasti ada pengalaman beliau. Ya. Okey, tapi sebelum tu nama Puan Lironda ni sebenarnya orang panggil nama lebih akrab apa? Indah. Indah. Ya, Indah. Oh, panggilannya Ya, keluarga panggil Indah. Indah. Okey, baik. Kita nak kenal-kenal dahulu Mona. Ya, indahnya pada petang ini bersama Indah. Amin. Dan untuk mungkin kita bertaaruf terlebih dahulu, kita nak berkenalan untuk Puan dan latar belakang. Silakan. Silakan Puan. Ya, sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lironda binti Alexius. Saya berasal dari Sabah. Dan saya 18 orang adik-beradik. Masya Allah. Ramainya. Bapa saya bermadu. Dan saya adik kandung 9 orang. Dan mama kedua saya 9 orang. Dan bapa saya dah meninggal tahun 2015. Dan saya bersama dengan mak saya. Dan saya telah berkahwin pada tahun 2016. InsyaAllah. Dan saya sekarang tinggal di Selangor, Shah Alam, bersama dengan suami saya dan juga adik saya. Alhamdulillah. Dah berapa lama dah duduk dekat Semenanjung ni? Dalam lebih kurang 5 tahun. Oh, lama juga tu. Bertugas? Dulu saya bekerja. Okey. Tapi tahun ni saya suri rumah. Bekerja juga tu. Bekerja sepenuh masa tu. Betul lah. Membasuh, memasak, mengemasnya kan. Okey, baik. Sebenarnya bila ikutkan kita nak tanya terus kepada pengalaman Puan. Bila selepas Ramadan ni, saya kira ini kali keberapa dah Ramadan yang Puan lalui. Tapi sebelum tu, boleh tak Puan maklumkan juga sebelum ni Puan menganuti agama apa? Dan pastinya juga nak tahu tentang turning point Puan bila saat melafazkan syahadah tu. Mungkin boleh kongsikan. Dulu saya beragama Kristian, Katolik, dan saya memeluk Islam sebab saya daripada arwah bapa saya. Arwah bapa saya seorang anak tunggal. Nenek dan atuk saya masih Kristian. Dan tahun tingkatan 1 syahadah di sekolah menengah SMK Nabawan 2. Umur 13 tahun waktu tu. Ya, Tingkatan dalam 1, umur 13 tahun. Ingat tak tahun tu sekitar tahun berapa? Tahun 2007. 2007. Dalam tahun 2007. Dan saya disyahadakan oleh Ustaz Syahidan Ilyas yang berasal dari Pulau Pinang. Ya. Dan terima kasih kepada Ustaz telah bagi ceramah kepada saya dan juga kepada rakan-rakan saya yang lain. Alhamdulillah, kan pasti rasa perubahan yang sangat baik dalam kehidupan Puan. Saya kira hari ini Puan datang pun dengan penuh dengan keceriaan. Tenang tu yang saya nampak paling ketara sekali. Sebab bila dia datang tadi Mona, Puan begitu rasa, kalau kita lah kan, kalau sampai di konti ni rasa macam alamak rasa kan gelisah. kat mana gelisah. Tapi beliau sangat-sangat tenang tu. Datang hadir kan. Subhanallah. Alhamdulillah. Alamin. Dan kira dah 11 tahun mensyahadah dan ada pengalaman kira 11 tahun lah juga berpuasa. Ke macam mana tu? Mungkin boleh kongsikan tak? Macam mana pengalaman berpuasa bila tibanya Ramadan tu? Pengalaman saya masa berpuasa di bulan Ramadan, first saya dapat bertarawih dengan kawan-kawan dan dapat sahur bersama dengan keluarga. Dan selalu ke masjid, ke surau. Dan bagaimana dengan suasana dan suasana susah ke mula-mula nak puasa? Pertama puasa memang susah. Sangat sukar sebab sepupu saya dan kawan-kawan ramai yang non-Muslim. Dan saya sentiasa
Seorang lah. Ya, Betul. sentiasa seorang dengan adik-adik saya. Okay, itu pengalamannya Puan tu. Ya. Bila sebut tentang puasa ni mungkin ada ceritanya kan. Kalau kita nak bercerita ni mungkin panjang lebar juga Ya. kan. Ya. Dan mungkin juga bila tiba di waktu Syawal ni, rasa kemeriahan tu bila Puan sendiri punyai adik-beradik yang ramai tu kan. Mungkin boleh kongsikan juga macam mana tibanya Syawal setiap tahun, bila balik ke rumah ke atau masih lagi berhubung dengan keluarga yang lain ke, macam mana? Alhamdulillah. Bila Syawal tiba, rasa macam happy sangat sebab dapat berkumpul dengan sekeluarga yang Islam maupun yang non-Muslim, dapat bersama beraya, dapat menziarahi dengan kawan-kawan, dan saya rasa sangat bersyukur sebab saya dapat bawa sahabat saya dan sepupu saya yang non-Muslim. Dan syukur Alhamdulillah sebab mereka pun rasa macam gembira sebab dapat raya bersama dengan ahli keluarga saya. Walaupun keluarga saya ada yang non-Muslim, tapi Alhamdulillah diorang dapat bekerjasama dan memahami dengan yang hari raya yang tiba dan Sambut bersama. bersama. Ya. Tahun ni balik ke Sabah ke macam mana? Raya tahun ni? Ke tak sebab balik? InsyaAllah kalau dimurahkan rezeki, insyaAllah tahun depan akan berada bersama dengan keluarga. Dan tahun ni saya dengan husband dan adik tak dapat balik kampung. Ya. Kampung husband di mana? Di Kota Merudu, Sabah. Oh, Sabah Sabah jugalah. juga. Ya, Sabah juga. So beraya sama-sama lah insyaAllah tahun depan. InsyaAllah. Tapi tahun dengan ni pun keluarga. tahun ni pun mesti kita Istimewa lah juga dengan husband. Kan? Tapi sekarang ni senang Mona. Dah ada grup WhatsApp-nya keluarga kan, boleh senang hubungi, video call lagi. Betul. Okey. Baik, kita nak rehat sekali lagi seketika dan kembali lepas ni kita nak tanya lagi dengan Puan Indah berkaitan dengan latar belakang beliau, macam mana kisah perjalanan hidup beliau dalam melafazkan syahadah. Saya kira selama hampir 11 tahun ni Mona kan? Ya, Alhamdulillah. Okey, kita cerita tentang Syawal ni, tapi sebelum kita melangkah ke cerita Syawal Puan Indah, kita juga nak tahu situasi kehidupan keluarga Puan Indah sendiri kan. Hari ini Puan ada maklumkan tadi seramai 18 orang adik-beradik Puan Masya dalam Allah. keluarga kan. Adakah di kalangan 18 orang tu ada yang memasuki ataupun melafazkan syahadah Puan? Saya ada 18 orang adik-beradik dan 7 orang dalam agama mereka dan Alhamdulillah ya 3 orang masih dalam non-Muslim bersama dengan keluarga mereka. Dan saya dengan adik saya dah Islam bersama dengan saya, dan abang saya 3 orang masih dalam non-Muslim. Okay. 3 orang dari 18 orang masih belum Islam. Dan mungkin Puan ada cakap tadi berkaitan dengan inspirasi kehidupan dalam keluarga ni adalah ayah yang juga membawakan ruang peluang memberitahu tentang Islam tu. Mungkin boleh ceritakan tak macam mana tu? Alhamdulillah. Mungkin arwah ayah saya dapat hidayah dari arwah saya sakit dan dirawat oleh seorang ustaz karya dari masjid dari daerah Nabawan, iaitu kampung saya, dan beliau telah syahadah. Dan mak saya juga seorang mualaf, dan bila arwah ayah saya melafazkan syahadah, mak saya sekalipun memeluk Islam bersama dengan abang saya dan saya sekali. Dan syukur Alhamdulillah arwah ayah kami telah mengajarkan sedikit tentang Islam. Dan saya
dibesarkan oleh nenek saya. Dan waktu saya syahadah, saya kurang didikan tentang agama sebab nenek saya seorang non-Muslim. Dan alhamdulillah dengan usaha saya sendiri untuk belajar Islam, saya usahakan untuk belajar solat sebab mak dan ayah saya mu'alaf dan keluarga saya memang kurang didikan Islam. Dan saya usahakan diri saya untuk belajar tentang Islam sebab keluarga saya memang tak pernah belajar Islam, tak pernah solat, tak pernah puasa, sebab mereka hanya disyahadakan dengan ajaran macam seperti solat dan tentang Islam dan ibadah. Kurang sebab tak ada sesiapa yang mendidik mereka. Dan di situ saya dapat usahakan diri saya sendiri untuk keluarga saya, sebab keluarga saya memang Kristian. Saya usahakan untuk belajar beribadah walaupun dan mengajar mereka. Dan mengajar mak saya dan adik saya. Dan dari situ saya belajar sendiri macam mana nak solat, nak puasa. Bila Ramadan tiba, saya usahakan untuk berpuasa sebab keluarga saya tak pernah ajar macam puasa, solat, sebab mereka pun tak ada yang mendidik. Alhamdulillah sekarang ni orang kata dah ada kefahaman di situ Mona. Mungkin lebih banyaklah ilmu pengetahuan yang boleh sama-sama kita amalkan. Dan yang seronoknya Puan sendiri pun terapkan amalan tersebut dalam keluarga Puan hari ini kan. Alhamdulillah. Dan bila berhijrah ke Semenanjung kan, pasti juga Puan hari ini masih lagi untuk mendalami ilmu dalam agama Islam ni. Macam mana? Adakah pergi hadir ke kelas-kelas macam mana, ataupun Hidayah Center hari ini sendiri berikan kelas-kelas yang memantapkan lagi kefahaman amalannya? Macam mana? Alhamdulillah. Pertama saya berhijrah di Selangor. Saya bersama dengan kawan saya pergi ke sekolah madrasah. Madrasah di Kedah. Dan di situ saya usahakan diri saya untuk belajar agama sebab saya betul-betul belajar. Dan saya belajar di madrasah selama 6 bulan di Kedah. Di Kedah, Surau Al-Ihsan. Ustaz Azizan. Alhamdulillah kan. Ada murabinya yang memberikan kefahaman di situ. Okey, dan berbalik kepada Syawal ni Puan, apa bezanya Syawal kali ini berbanding dengan Syawal-Syawal yang sebelumnya Puan? Mungkin setiap tahun Puan sendiri ada lagi kefahaman penambahan ilmunya dalam Islam ini dan hari ini. Apa rasa uniknya Syawal pada kali ini? Syukur Alhamdulillah, Syawal kali ini lagi meriah sebab dapat bersama dengan rakan-rakan mu'alaf yang lain dan dapat mengadakan satu program yang telah dianjurkan oleh pihak Hidayah Center yang diketuai oleh Ustaz Noli. Dan syukur Alhamdulillah, dan saya dapat keistimewaan, dapat kawan-kawan baru, dapat ziarah menziarahi, dan rasa macam seronok lah. Kan, beza kan raya yang disambut dalam Islam ni. Pasti hari ni Puan sendiri dapat rasa macam mana ukhuwahnya. Ya, betul. Kawan-kawan tu mungkin boleh ceritakan. Dulu hari raya pun dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Tapi untuk tahun ni dan yang
paling best saya dapat bersama dengan kawan-kawan, dapat memperkenalkan diri dan dapat mengingatkan silaturahim bersama dengan kawan-kawan yang non-Muslim dan yang mu'alaf. Syukur Alhamdulillah. Ramai dah kawan sekarang. Ramai. Kawan-kawan kelas tu mesti ramai juga tu. Ada. Kawan-kawan kelas Kedai Center. Ramai. Ya, saya dengan kawan-kawan kelas mu'alaf bersama berhari raya dengan satu program Hidayah Center lah yang telah dianjurkan oleh pihak center. Mana ini sebulan tak cukup bulan ni untuk beraya lah kot. Pergi ziarah. Kawan ramai ni puan ni. Itulah. Ya, ramai. Kan. Dia lah sebab asalnya daripada Sabah. Jadi mesti rakan-rakan bila dia kat datang Sabah sini pun mesti tak adalah kawan. menghubungi. Ya Allah. Okey, baik, kita akan sambung lagi kejap lagi berkaitan dengan kisah hidup Puan Lironda ataupun kita panggil Puan Indah. Ada nama samaran beliau tu, nama panggilan akrab tu. Kan? InsyaAllah kejap lagi kita nak tahu pula macam mana pandangan Puan hari ini bersama dalam Islam. Apa lagi yang perlu kita perbaiki? Apa lagi yang perlu kita ini ukhuwah semua ummah sejagat ini yang boleh kita tambah baik lagi dalam kehidupan kita dalam mengukuhkan antara satu sama lain, mengukuhkan ukhuwah. Kejap lagi Puan akan jawab. Iya. Okay. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Ambilan pelajar baru Institut Penilaian Negara INSPEN kini dibuka. 3 program sijil yang ditawarkan kepada para pelajar lepasan SPM ialah penilaian harta tanah, pengurusan harta tanah dan agensi harta tanah. Yuran serendah RM365 setiap semester, bantuan makan RM20 sehari dan penginapan turut disediakan percuma. Graduan juga berpeluang menyambung pengajian di dalam dan di luar negara. Daftar sekarang di inspen.gov.my. Assalamualaikum, saya Haji Nicholas Sylvester ingin mengajak anda semua bersama menyumbang dengan Hidayah Center Foundation bagi membantu usaha pemerkasaan dakwah menyampaikan Islam kepada semua, melatih pendakwah-pendakwah dan mendidik dan memperkasakan mu'allaf. Semoga sumbangan anda diganjari pahala yang besar di sisi Allah sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud tidak berkurangan harta dengan sedekah, malah akan bertambah dan bertambah. Untuk mulakan sumbangan, layari hidayahcenter.org.my atau hubungi 03 4108 9669. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih bersama pada waktu ini Islam Agamaku dan masih bersama Puan Lorenda binti Alses yang nama akrabnya Linda, nama Lorenda Indah lebih kurang. Kan? Ke ada maksud di sebalik nama Lironda tu? Betul ke sebutan Lironda? Ya, Lironda. Lironda. Ramai juga kawan saya yang suka untuk sebutkan nama saya. Sorry, minta maaf. Jadi sebutan Lironda. Indah tu macam mana boleh hadirnya? Dia dari mak saya dan Lironda tu dari ayah saya. Ya, sebab nama adik-beradik saya bermula dari huruf L. Semua dia buat. Ada maksud ke Lironda? Ada maksud? Tak tahu. Tak tahu. Tapi bila dalam sebutan nama ni, kalau kita tengok Mona, kalau sahabat mu'alaf ataupun saudara Islam kita di negara lain, contohnya dekat China pun, walaupun mereka menggunakan nama dalam bahasa Cina tapi maksudnya baik, masih lagi boleh kekal sebenarnya. Kan? InsyaAllah sama-sama kita doakan sebab nama yang baik itu adalah doa kan. InsyaAllah yang baik-baik tu. Okey, bila sebut tentang Islam dan juga hari ini Puan berada dalam situasi sekarang ni, sebenarnya apa yang menyebabkan tertarik hati Puan dengan Islam dan apa yang membolehkan hati Puan ni terus berpaut dengan Islam ni sampai hari ni? Apa rasa bahagianya dengan Islam? Mungkin boleh kongsikan. Alhamdulillah, saya tertarik dengan Islam sebabkan pemakaian. Pemakaian daripada seorang sahabat saya. Sahabat saya seorang Muslim, mu'alaf juga, tapi dia lebih awal dari saya. Dia sentiasa menutup aurat, bertudung dan selalu ke surau. Dan saya selalu ikut dia lah pergi ke surau. Dan saya mu'alaf. Dulu saya tak bertudung, tapi Alhamdulillah Allah dah bagikan. Alhamdulillah. Kenapa suka tengok
orang menutup aurat? Kenapa suka? Kenapa tertarik dengan orang yang tutup aurat tu? Apa pandangan puan masa tu? Mungkin dari segi penampilan dia, dia pakai semua tertutup, Sopan. sopan Kan? dan kelakuan pun sopan dan percakapan pun baik. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan hari ni pun kalau kita bersembang dengan puan sendiri pun, ya Allah, satu persatu dia punya ayat dia kan, Mona. Kalau berjumpa di awal tadi pun susunan ayat pun, ya Allah, tertibnya. Alhamdulillah kan. Baik, sebut tentang Syawal puan. Mungkin sebelum Syawal, bila tibanya puasa, masih ingat lagi tak bila bermulanya puan untuk belajar puasa? Pasti ada pengalamannya juga di situ. Mungkin boleh kongsikan tak? Pengalaman berpuasa tu. Pertama saya puasa memang sukar. Mhm. Tapi saya usahakan. Ya. Sebab ramai-ramai kawan saya yang non-Muslim yang dikatakan nakal. Bagi minum, makan juga. Dan saya sentiasa menghindarilah daripada perbuatan kawan-kawan saya. Tapi itu hanya untuk gerawan. Dan Alhamdulillah saya dapat berpuasa. Walaupun saya berpuasa tak sampai sehari. Sebab saya hanya mencuba. Saya belajar. mencuba pertama dan kedua kali saya tak sampai sehari. Sebab saya balik sekolah dengan suasana panas. Ya, benar. Dan saya tak tahan untuk minum air. Dan di situlah cabaran yang untuk itu tahun pertama. untuk tahun pertama. Ya. Dan tahun seterusnya? Dan Alhamdulillah saya niat dalam hati untuk usahakan diri saya untuk berpuasa. Sebab itu adalah ajaran yang Islam yang perintah tegaskan. Allah, ya. Dan saya usahakanlah dengan adik-adik saya, walaupun nenek saya tak bagi puasa sebab dia rasa macam risau. Sebab masa tu kecil lagi. Dan sekarang mungkin nenek saya dah faham. Dan bila nenek saya nak makan, dia akan jauh dengan kami. Dia yang suruh pula. So dia rasa macam Dia pula yang suruh kan. ya, dia faham suasana. Dia menghormati. Ya, dia menghormati. Alhamdulillah. Rasa seronok tak puan bila puasa? Alhamdulillah. Rasa seronok. Dan Sebab boleh sihat. Cik kan. Perempuan ni kalau tanya puasa seronok sebab boleh mengecilkan mengecilkan niat diri. lain dah tu. Aduh. Kan. Dan pengalaman puan berpuasa juga pasti juga bersama dengan suami yang tercinta hari ini. Dan bila sebut tentang suami ni, katanya puan Dimaklumkan juga suami pun mu'alaf juga. ya, Alhamdulillah. Dan mungkin boleh kongsikan juga bila tahunnya puan mendirikan rumah tangga. pada tahun 2016, 31 bulan 6, Ya. saya dah bulan ni. kabulkan Anniversary lah bulan ni. dengan husband saya, Muhammad Alif Rizwan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya dapat rasakan, saya dapat sama-sama usahakan untuk berpuasa bersama. Walaupun dia mu'alaf, tapi kami cuba untuk usahakan untuk berpuasa. Dan kami juga cuba untuk bertarawih bersama. Alhamdulillah. Masya Allah. Rasa seronok bila bertarawih bersama dengan husband, dengan sepupu. Dimaklumkan juga beliau masuk Islam pada tahun 2015 ya? Ya, tahun. Bagaimana time tu? Maknanya sebelum tu 2015 dah berkenalan? Belum? Belum lagi. Subhanallah. Pasti juga kefahaman masing-masing antara satu sama lain kan. Sekarang ni pergi kelas sama-sama semua. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Baik. Kita hampir sampai di penghujung pertemuan ni puan. Mungkin di hujung ni sedikit kata-kata akhir dari puan, pesanan dari puan. Mungkin hari ini puan sendiri tengok dan juga lihat macam mana puan berada di situasi sekarang dan sebelum ini. Mungkin apa pesanan puan kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang sama-sama nak belajar untuk terus kita perkuatkan lagi
kebaikan dalam ajaran Islam ni? Mungkin Puan boleh kongsikan sikit. Alhamdulillah. Kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya mualaf, semoga kita dapat menjalankan ibadah bersama dan sentiasa menjalani ibadah Islam dan tak perlu berputus asa dan kuatkan semangat walaupun daripada baru memeluk Islam, dan sentiasa menolong antara satu sama lain dan menjaga adab dan sentiasa melaksanakan ibadah solat dan sentiasa bekerjasama di antara satu sama lain. Ukhuwah itu silaturahim ya. Ya Allah kan, subhanallah. Sebenarnya bila kita bersama-sama dengan Puan Indah yang Mona, kita pun turut belajar sesuatu juga daripada beliau kan. Subhanallah, bukan senang untuk kita nak lalui kehidupan yang macam ni kan. Kita pun ada cabaran dugaannya kan, tapi saya kira Puan pun ada dugaan cabaran mungkin lebih berat daripada kita, tapi hari ini dapat laluinya, dapat orang kata apa, menyelesurinya dengan baik, dengan tenang, tu yang saya rasa seronok sekali tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Puan Linda. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi Puan. InsyaAllah Puan. Ada masa, ada rezeki kita jumpa lagi. Dan kita juga mendoakan untuk Puan dan juga suami. Suami ada kat depan tu, Encik Alif katanya. Ada kat depan tu. Teman-teman dia juga. InsyaAllah. Kalau kita doakan yang baik-baik ni, moga-moga Puan juga terus mendapat kebaikan dan juga berjaya untuk di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.